Shalom Ayai, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的姐妹们平安， Apa kabarnya hari ini? 今天都好吗？ Puji Tuhan, baik dan sehat ya untuk semuanya. 感谢神，我们一切都在安好当中。 Kalaupun ada di antara kita yang mungkin kurang sehat karena cuaca, tapi kiranya Tuhan yang boleh terus memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapinya. 也许这最近的气候比较凉，以至于我们有一些的不舒服，但是我相信所有的一切都在神的恩准当中。 Sehingga kita semua bisa kembali sehat dan pulih kembali, bisa beraktivitas dan bersukacita di dalam Tuhan. 求神怜悯我们，也医治我们，让我们可以回到健康，然后过日常的生活。 Ya, Yai, kita akan mulai untuk persekutuan kita hari ini. Kita mulai dengan menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. 今天我们来开始姐妹会之前，我们来颂赞一首诗歌，活着就是机会。 Biarlah kita boleh melihat semua ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. 当我们回顾我们的生活，我们要知道这一切都是神给我们的机会。 Mari kita gunakan waktu kita dengan baik. 让我们好好使用这些光阴， Untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan. 就是要行善，然后荣耀神的名。 Hidup ini adalah kesempatan. 生活活着就是机会。 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
姐妹们，我们做一个祷告。 Bapak, kami bersyukur bila hari ini kami boleh berkumpul bersama walaupun masih harus secara online. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan Komisi Wanita ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami juga boleh tidak menyia-nyiakannya, tetapi sungguh dapat menggunakan waktu yang baik yang daripada Tuhan, yang sudah Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, mari kita buka satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. 姐妹们，我们打开我们的圣经《使徒行传》第9章，然后36到43章。 Ya, kita baca bersama-sama ya ayat ya, baik dalam bahasa Mandarin maupun dalam bahasa Indonesia. 我们在家里，我们一起来读这段圣经。 Ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, yang akan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. 感谢神，我们不单读圣经，我们可以听到，我们可以行道。 Ya, ibu-ibu dan ayah yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang tentunya sudah tidak asing bagi kita. 姐妹们，今天我们要学习圣经里面对我们已经非常熟悉的一位圣经人物， Ya, yaitu Ibu Dorcas. 就是多家姐妹。 Tema kita hari ini adalah menabur kasih dan menyaksikan Tuhan. 今天的讲题就是施善行，然后得到神的回报。 Ai-ai, setahu kita atau pengenalan kita dari pembacaan firman Tuhan hari ini, hal yang paling spektakuler gitu ya, yang paling kita tahu dari Ibu Dorcas ini adalah kebaikan hatinya. 今天我们可以从这段经文里看到，这个姐妹所带来最大的就是她可以分享。 Di mana melalui tangannya yang terampil, dia bisa menjahit. 就是她以她的手工非常好的技能，能够做很多的衣服。 Ai-ai mungkin ada juga ya yang bisa menjahit. 姐妹，我们当中有没有人能够烹饪的呢？能够缝衣的呢？ Jadi Ibu Dorcas ini telah menabur kasih kepada banyak orang dan memberikan kebaikan Tuhan kepada banyak orang melalui apa yang dia bisa lakukan. 多家姐妹因为她所拥有的技能，她把主的爱分享给周遭的弟兄姊妹们。 Kita juga bersyukur ya Yai, Tuhan berikan kita tangan yang bisa kita pakai, yang bisa untuk menolong orang lain. 我们也要感谢神，神给我们一双我们可以使用这双手来使用，把它可以帮助其他人。 Tapi tidak sedikit juga ternyata orang-orang yang tidak menggunakan tangannya dengan baik atau sedikit berbuat baik. 但是可惜的，不是所有的人都能够用他们所得到的恩赐来做行善，有的人非常不愿意。 Bahkan mungkin ada yang tidak melakukan apa-apa perbuatan baik dengan tangannya yang dia miliki.
甚至有些人从来没有使用他所拥有的这双手来行一点的好处。 Mari kita lihat satu video singkat ini. 我们来看一个这个短片。 Ibu-ibu dan ayah yang dikasih oleh Tuhan, video ini menceritakan bagaimana seseorang yang tidak mau menggunakan tangannya. 姐妹们，我们可以看到从这个短片当中，这个姐妹她从来都不会使用她这双手 untuk menolong orang lain. 来帮助他人。 Dan ayah ibu-ibu lihat bagaimana ekspresi wajahnya 姐妹们，你可以看到她脸上的这个表情， tanpa ekspresi datar. 就是没有表情、没表情的。 Dia tidak peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. 她对旁边人所遭遇的这些困难，她一点都没有同情心。 Namun satu kali ketika tiba-tiba ada seorang ibu tua yang mau dilanggar mobil, 但是突然间有一个老妇人因为要被汽车撞倒， tanpa dia sadari tiba-tiba tangannya dia pakai untuk bisa menghentikan mobil itu. 但是不知道为什么，她就用她的一只手把这个卡车卡住了。 Jadi baru dia sadari bahwa tangannya itu sudah menyelamatkan mereka. 所以她就马上觉悟了，她这一个手已经拯救了这些老妇人。 Dan bagaimana dia melihat ekspresi orang yang sudah dia selamatkan, begitu sangat senang dan bahagia. 所以她就看到这些被她救的姐妹们的心里非常的有安慰，有微笑。 Di situ dia baru menyadari bahwa ternyata tangannya ini bisa bermanfaat untuk menolong orang lain. 从那时刻起，她就晓得原来她的手是可以使用来帮助他人的。 Dan sejak saat itu dia mulai menggunakan tangannya untuk bisa menolong orang lain dan melakukan kebaikan. 从那个时候起，她就使用她的双手，常常的帮助周遭的人。 Dan ada perubahan di dalam diri orang itu, ayah ini. Ekspresi wajahnya sudah berubah. 我们可以看到有一些改变，就是她的脸部的表情已经改变过来了， Ya, dia tersenyum. 就是她可以微笑了。 Dia merasakan ada sukacita, ada bahagia ketika ia melakukan perbuatan baik. 当她行善的时候，她内心里面就有喜乐，然后她的脸容就表现出这个喜乐了。 Dia merasakan sekarang hidupnya bermakna. 她感觉现在她的生活是有意义的。 Demikian jugalah yang dialami dan dilakukan oleh Ibu Dorcas.
同样的，在圣经里面，我们刚才读的多家姐妹也是这样。 Dia tahu bahwa melalui tangannya dia bisa menolong banyak orang, khususnya untuk janda-janda yang tidak memiliki pakaian. 就是借着他的双手，他可以裁缝，然后分给那些寡妇、孤儿寡妇们。 Maka tidak heran kalau Ibu Dorcas sangat banyak disukai oleh orang lain. 所以不奇怪的，这个多家姐妹，很多人都爱戴她。 Nama Dorcas itu artinya kijang betina 多家的意思就是母鹿， atau rusa. 就是鹿。 Jadi rusa itu kan cekatan ya, Yai. 鹿皮上是非常的敏捷的。 Jadi memang Ibu Dorcas adalah gambaran seorang wanita yang cekatan dan juga sangat menyenangkan. 这里可以表现出多家姐妹是一个非常敏捷、非常有爱心的人。 Maka ketika Ibu Dorcas mengalami kematian pada seperti yang sudah kita baca tadi, banyak orang merasa sangat sedih dan kehilangan. 所以，当我们刚才读到的圣经里面，当多家姐妹去世的时候，很多姐妹们都为她哭泣。 Banyak orang gak rela Ibu Dorcas pergi. 很多人都不甘愿、不心甘情愿的，以至于多家可以去世。 Mereka menangisinya, bahkan mungkin sangat berat hati untuk menguburkan Ibu Dorcas. 他们为她哭泣，而且是依依不舍的，不愿意把她埋葬。 Nah, kebetulan pada waktu itu Rasul Petrus ada di kota Lida. 当时彼得在利加这个城市， Dan mereka kenal Petrus adalah seorang hamba Tuhan, Rasul Tuhan yang bisa melakukan mukjizat. 他们晓得先知彼得是一个非常有能力的使徒， Dia bisa menyembuhkan orang sakit. 他可以医治病人。 Dan mereka mau percaya dan beriman bahwa Petrus juga bisa membangkitkan Ibu Dorcas. 而且他们相信彼得可以让多家复活起来， Oleh sebab itu mereka pergi mencari Petrus. 所以他们就到李家去找彼得。 Dan ketika mereka menemukannya, mereka segera membawa Petrus ke tempat Ibu Dorcas. 他们找到彼得了，把彼得带到多家的家里。 Ketika Petrus melihat bagaimana orang-orang begitu banyak bersedih karena kehilangan Ibu Dorcas, dia pun terharu. 当彼得看到这么多的妇人，这么多的人为多家的去世而伤心的时候，他也受感动了。 Mereka menunjukkan bagaimana banyaknya baju-baju yang telah dijahit oleh Ibu Dorcas untuk mereka. 他们把多家姐妹已经为他们缝制的衣服给彼得看。 Lalu Petrus menyuruh orang banyak itu keluar, lalu dia bersama dengan Ibu Dorcas di satu ruangan itu. 彼得就叫这些会众们出去，只留下他与多家姐妹一个人在房间里。 Lalu dia berkata kepada Ibu Dorcas, "Tabita, bangkitlah." 所以他就对这个多家妇人说：“达比娜，起来吧。” Lalu mujizat pun terjadi. 奇迹就发生了。 Tabita atau Ibu Dorcas membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. 他就睁开了眼睛，见了彼得，多家就坐了起来。 Jadi Tabita itu adalah nama lain dari Ibu Dorcas ya, Ayai. 大比大就是多家的另一个名字。 Lalu Petrus memegang tangan Ibu Dorcas, lalu menolong dia untuk bangkit berdiri. 彼得就拉了这个大比大的手，把他牵起来。 Lalu Petrus memanggil orang banyak itu untuk melihat Ibu Dorcas sudah hidup kembali. 然后叫众人进来，他们就看到多家已经复活了。 Ketika orang banyak itu melihat, tersiarlah kabar ini dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 当这个消息传遍了的时候，很多人就相信了主耶稣。 Karena mereka percaya bahwa kuasa yang dimiliki oleh Petrus adalah berasal dari kuasa Tuhan Yesus. 因为他们晓得觉悟了，彼得所拥有的能力、权柄是从神而来的。 Ibu-ibu dan ayah yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini kita mau belajar dari teladan Ibu Dorcas. 姐妹们，从今天的信息当中，我们可以从多家的身上学习到， Bagaimana dia bisa melakukan perbuatan baik atau tindakan kasih yang menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. 就是他能够用他的行动来影响周遭的姐妹们。 Ada dua hal yang mau kita pelajari, yaitu yang pertama, 我们可以学习到两件事。第一， Ibu Dorcas adalah seorang murid Kristus. 多家是基督的门徒，
Di ayat yang ke-36, mari kita lihat bersama-sama ayat. 我们来看36节。 Di ayat 36 dikatakan di Yope ada seorang murid bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. 这里告诉我们，犹大有一个妇女，她名叫大比达，也叫做多加。 Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 她狂行善事，多施周济。 Jadi dikatakan di situ murid perempuan. 这里告诉我们，有一个女徒，这是你的。 Berarti Ibu Dorcas itu adalah seorang murid Kristus. 这里明确的告诉我们，多加就是耶稣的门徒。 Jadi bagaimana Ibu Dorcas bisa melakukan kebaikan kepada orang lain karena dia adalah seorang murid Kristus yang sudah terlebih dahulu merasakan kebaikan daripada Tuhan. 他怎么样能够把他的善行传递给其他人呢？因为他先享受了神所给他的这些善行。 Mari kita juga belajar menyadari bahwa kita semua adalah orang percaya, kita semua adalah murid Kristus. 我们要学习的就是我们所有的人都是相信神的人，我们所有的人都是基督的门徒。 Kita semua sudah terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中，我们首先已经享受了神对我们的良善。 Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan, Tuhan sudah mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. 神已经给了我们救赎的工价，甚至他除去了、免去了我们所有的罪。 Tuhan sudah memberikan kebaikan dengan memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. 神借着他供应我们每人所需，已经表示出他对我们的爱。 Maka marilah kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita juga bisa membagikan kebaikan itu kepada orang lain. 所以，因为我们是跟随主的人，我们是他的门徒和他的儿女。同样的，我们可以把我们的善行向其他的人施展， Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. 就是为了要向神献上我们的感恩。 Jadi perbuatan baik itu ayai kita lakukan sebagai ucapan syukur, bukan untuk supaya kita masuk surga. 我们把这些善行向周遭的人做出来，不是因为我们可以上天堂，而是我们要感谢神。 Karena kita sudah menerima surga ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. 因为当我们真正相信耶稣的时候，我们已经得到天国了。 Maka seharusnya ada perubahan di dalam hidup kita, ada buah yang kita hasilkan. 所以在我们日常生活当中，我们一定要借助果子来荣耀他， Yaitu perbuatan baik. 就是义的果子。 Mari kita renungkan selama hidup kita sampai usia kita saat ini, sudah berapa banyak perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain. 假如可以回顾的话，我们可以想想我们自己活到这个岁数，到底我向人做了多少的善行呢？ Yang kedua, ayai, 第二点， Ibu Dorcas menggunakan kemampuan yang ia miliki dengan maksimal dan penuh kasih. 多家姐妹用她尽她所能的以及她的技能来帮助其他的人。 Jadi, maaf ya ayai, Dorcas menggunakan tangannya untuk menjahitkan baju bagi para janda. 多家使用她能够裁缝这一件事，来为许多的寡妇缝制衣服。 Ya, saya percaya bukan hanya satu baju, tetapi banyak baju. 我相信不单单是她只做了一件衣服，但是很多了。 Mungkin itu keahlian yang dia miliki, 也许这就是她的技能， tapi dia pakai itu dengan maksimal. 但是她尽她所能的这一个技能来帮助人。 Sebagai seorang penjahit, dia menjahitkan baju-baju bagi orang yang membutuhkan dan itu free, gratis. 成为一个裁缝师，她常常为这些需要的人裁缝衣服，但是这一切都不需要钱，免费的。 Itulah bentuk kasih yang bisa dia berikan bagi orang-orang di sekitarnya. 这就是她向周遭人可以表现这个白白的爱。 Jadi firman Tuhan mencatat bahwa Ibu Dorcas banyak sekali berbuat baik. 圣经里面记载，多家姐妹狂行善行。 Banyak sekali berbuat baik itu menunjukkan bahwa perbuatan baik itu adalah gaya hidup Ibu Dorcas. 狂施善行对她来说就是她的生活态度。 Dan seharusnya berbuat baik itu juga adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. 成为相信的人，这个能够狂施善行，也应该是成为我们生活的态度。 Ayai kita bisa nggak hitung berapa banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita?
姐妹们，我们可以数算神给我们的恩典有多大多少吗？ Tentunya banyak sekali ya Yai, nggak bisa kita hitung. 甚至多到无可胜数。 Mari kita juga bisa memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa hitung-hitungan. 让我们同样能够在施予别人的时候，从来都不要再计算。 Selama kita masih bisa berikan kebaikan, berikanlah kebaikan itu. 当我们能够行善的时候，我们就尽量的行善。 Seperti Tuhan yang sudah memberikan kebaikan, kasih agape yang tanpa syarat kepada kita. 就好像神给了我们这个圣父的爱，就是没有界限的爱，完全的爱。 Malahan ketika kita memberi kebaikan, maka kebaikan itu akan datang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. 就是当我们行善的时候，这些善会不断的在我们生活当中源源不断的流露出来。 Banyak orang tidak mau memberikan kebaikan karena dia berpikir aku saja masih kurang. 很多人不愿意行善，因为他觉得我自己都还在缺乏当中。 Bagaimana saya bisa memberikan misalnya uang ya, materi kepada orang lain sedangkan saya juga masih kurang, saya juga masih butuh. 我怎么可以用我的金钱帮助其他人？我现在都在非常缺乏的状况之下。 Bagaimana saya bisa memberikan kasih, perhatian, waktu kepada orang lain sedangkan orang lain juga nggak peduli sama aku. 我怎么能够用我的时间、我的关心、我的爱来爱周遭的人？其实他对我们都不顾一些。 Kita masih hitung-hitungan. 我们还是在计算这些。 Kadang kita masih menahan kebaikan yang bisa kita berikan bagi orang lain. 很多时候我们自己压制了，不愿意行善。 Mungkin kita berpikir kalau kita sudah memberi nanti sama kita apa, nggak dapat apa-apa. 也许我们会想，我向你行善了，我什么都得不到。 Padahal ibu-ibu ayai ada rumus tentang berbagi kebaikan. 姐妹们，其实在这里有一个力，就是施与给的、施与受的力。 Ayai tahu nggak rumus ini ya? 你晓得这个规条吗？ Pemberian dibagi harapan sama dengan hasil. 就是给予除 Harapan, 盼望，它的结果就是爱。 ya pemberian misalnya ya. Misalnya kita kita beri 1. 比如说，我给你1， Jadi dibagi 2, kita mengharapkan 2, harapannya 2, kita mengharapkan 2. 我们希望可以得回2， Jadi 1 bagi 2, hasilnya berapa Yai? 就是1除2，它的结果是什么 Belajar 呢？ matematika dulu ya ini ya. 姐妹们要学一点数学了。 1 bagi 2 hasilnya setengah kan Yai? 0,5. 1拿来除2，其实它的结果是0.5，一半而已。 Iya, jadi sebenarnya kalau kita kasih 1 sama orang lain kebaikan, terus kita berharap balik dong kebaikannya 2 misalnya ya kan, maka hasil yang kita terima setengah. 这样说，我给人家1，我希望可以回报2，但是结果我得到的是一半，就是0.5而已。 Nah, misalnya kita kasih 1, 比如说，我给你kita mengharapkan 1 bagi 1. 我希望1除1， Jadi 1 dibagi 1 hasilnya 1. 1除1，它的结果还是1。 Jika kita memberi 1 dan mengharapkan 1, maka hasil yang kita dapatkan adalah 1. 假如我们给你1，我希望我收回的1，结果呢还是1。 Mungkin kita berbuat baik sama orang lain, lalu orang lain pun mengingat kebaikan kita, dia balas kebaikan kita, tapi hanya 1 kali saja. 就是当我们向人行善1次，然后这个人回报我们，但是他回报我们也仅有1次而已。 Tapi ai-ai ketika kita memberi 1, 姐妹们，当我们给1的时候， dibagi harapannya 0, 而且我们的希望他回报是0的话， maka hasilnya tak terhingga. 所以它的结果就是无可限量。 Jadi kalau kita memberikan kebaikan 1 kepada orang lain dan kita nggak mengharapkan kembali, kita nggak mengharapkan imbalan. 就是当我们给人一些东西的时候，我们从来没有想要回报，没有他要回报我们。 Hasil kebaikan yang akan kembali kita terima itu tak terhingga ya. 但是姐妹们，你要晓得，这个回报我们的是无可限量、数不清的。 Luar biasa ya ya. 所以姐妹们非常棒的。 Sebenarnya inilah rumus kebaikan. Ketika kita memberikan kebaikan, mari kita tidak mengharapkan apa-apa, maka kebaikan yang berlimpah yang daripada Tuhan akan kita alami.
所以当我们向人行善的时候，我们从来不要想到回报，因为它的结果是神赐下无限量的回报于我们。Nanti kita bisa pelajari dan ingat bersama rumus kebaikan ini. 所以我们可以慢慢的学习，我们可以把这个程序把它背起来。Ibu-ibu dan ayah yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kematian menjemput kita, 姐妹们，当死亡迎接我们的时候， pernah nggak kita berpikir bagaimana ya kesan dan reaksi orang-orang yang ada di sekitar kita? 那我们有没有想过，我们周遭人给我们的反应是什么？ Baik itu dari keluarga, tetangga, saudara, ataupun sahabat kita. 无论是我们周遭的亲戚朋友，我们的弟兄姐妹，我们教会里的同工们， Apakah mereka akan merasa kehilangan kita? 他们会因为我们不在了感觉到失落吗？ Menangis untuk kita dan mengingat kesan yang baik dari kita. 会为我们哭泣，然后对我们有非常好的印象吗？ Kita renungkan bersama. 我们可以一起来思考。 Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. 这个生活是一个机会，让我们可以行善。 Hidup ini untuk melayani Tuhan. 这个生活是为了要侍奉神。 Karena ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, itu sudah seperti kita lakukan untuk Tuhan. 因为我们无论对谁做什么，这一切都好像为耶稣而做。 Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. 所以我们不要浪费神给我们的时间， Karena hidup kita begitu singkat, kapan saja bisa berakhir. 因为我们的生活是非常脆弱的，什么时候我们都可以被呼召。 Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 5 berkata, 在腓立比书第4章告诉我们， Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. 当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了。 Mari mulai hari ini ayai jangan tahan kebaikan yang bisa kita berikan buat orang lain. 姐妹们，从今天开始，我们不要把我们可以行善的这些举动，把它压制下来，把它限量起来。 Ketika kita tahu bahwa orang lain membutuhkan kebaikan kita, mari kita juga peka untuk bisa berinisiatif memberikan kebaikan itu. 当我们晓得我们当中有人需要的时候，我们可以主动的来给他帮助。 Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati setiap kita. 愿神祝福我们每一个，也帮助我们可以做到。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 来，我们做一个结束祷告。 Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk bisa bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat menggunakan dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, baik itu tangan kami ataupun seluruh tubuh kami ya Tuhan, yang bisa kami lakukan buat Tuhan untuk menabur kebaikan dan memberikan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kerinduan, kerelaan hati untuk memberikannya kepada orang lain. Kami percaya Tuhan, melalui kehidupan kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, manusia yang terbatas ini, kami boleh memuliakan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Ibu Dorcas. Dari Ibu Dorcas kami belajar banyak. Biarlah kami juga boleh meneladani Ibu Dorcas dan terkhusus meneladani Kristus yang sudah rela berkorban, mati di kayu salib, memberikan kasih yang tanpa syarat bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan ini dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, baik kepada keluarga kami, saudara kami, tetangga, dan juga setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Diayai Tuhan Yesus berkati. Shalom. 平安，姐妹们，祝福我们每一位。